situ. InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما عما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bertemu pada petang ini. InsyaAllah sama-sama kita melihat sedikit tentang beberapa perkara, beberapa yang bersangkut paut dengan tajuk mujahadah. Mujahadah, kekuatan-kekuatan dalam mujahadah. Kita telah pun sampai kepada peringkat rukun-rukun mujahadah yang digambarkan dalam kitab Tarbiyah Ruhiyah, iaitu Syed Hawa, Syekh Syed Hawa rahimahullah. Dan kita telah membincangkan antaranya ialah yang pertama uzlah, iaitu menjaga diri kita daripada pergaulan-pergaulan yang merosakkan. Yang kedua diam, dan kita sampai kepada yang ketiga lapar, insyaAllah. Jadi salah satu daripada, sebelum tu mari sama kita bersyahadah bersama-sama dengan untuk sama-sama kita minta ampun kepada Allah, supaya Allah bersihkan syirik daripada kita, supaya Allah menghidupkan kita kerana Islam dan iman, beriman Islam dan berjuang perjalanan Islam, dan akhirnya kita mati dalam Islam, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan sambung sedikit di bawah tajuk mujahadah, hidup bersama amalan-amalan al-mahdiyin. Salah satunya ialah kita bermujahadah. Yang beramal tak cukup, kita kena beramal dengan mujahadah. Maknanya amalan yang membina kekuatan, membina kekuatan untuk kita berjihad pada jalan Allah. Saya nak mulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada sanad yang hasan sahih. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu wajib bersusah. Nabi kata kamu wajib bersusah, kerana sesungguhnya susah itu adalah merupakan kunci kepada hati. Jadi Nabi gambarkan bahawa orang yang beriman ni memang kena susah. Jadi susah ni benda yang kata Nabi dalam bahagian tarbiyah ini, dan tarbiyatul nafs ini adalah satu yang wajib. Wajib susah. Tak boleh senang-senang sangat. Kalau senang kita tak boleh tarbiyah. Maka Nabi kata apa? Kamu wajib bersusah, kerana sesungguhnya bersusah itu adalah merupakan kunci kepada hati. Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah
yang dimaksudkan dengan bersusah itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, tundukkan hawa nafsu kamu dengan lapar dan jadikan ia dahaga. Ini hadis riwayat Imam Tabrani, hasan sahih sanad dia. Jadi Nabi gambar kepada kita bahawa maksud susah ini ialah menundukkan hawa nafsu. Jadi tundukkan hawa nafsu ni adalah merupakan salah satu daripada perkara yang wajib. Jadi kita tak boleh ikut nafsu. Ikut nafsu ni dia akan membawa kepada kerosakan, membawa kepada azab, membawa kepada kelemahan. Jadi kita ingat, kita ikut nafsu ni kita kuat, kita okey. Contoh kan, kalau nak makan, makan. Apa saja nak makan, makan. Kalau nak tidur, tidur je. Kalau nak rehat, rehat aja. Ikut nafsu. Kalau nak bercakap, cakap je. Tak ada kira apa pun. Main cakap je apa nak cakap kan. Kalau nak diam, diam aja kan. Ikut nafsu. Diam pun ikut nafsu. Cakap ikut nafsu, diam ikut nafsu, makan ikut nafsu. Jadi maknanya bila mengikut nafsu itu, sampai peringkat kita akan ketagih. Ketagih ni apa maknanya? Kita dah tak boleh nak lari dah, susah nak lari. Ketagih inilah yang digambarkan sebagai ayat Allah tadi, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Maka kamu pernah lihat tak, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka? Jadi ini sampai ketagih, sayang sangat satu benda tu, sampai peringkat dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Sebab itulah dalam Islam, menundukkan hawa nafsu itu adalah merupakan satu yang wajib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah nak menundukkan hawa nafsu itu? Maka salah satunya ialah disebut lapar, dengan berlapar dan menjadikan hawa nafsu itu dahaga. Jadi daripada hadis ini melihatkan kepada kita bagaimana lapar itu adalah merupakan salah satu daripada ubat pada jiwa, pada hati seseorang itu, daripada salah satu penyakit-penyakit yang ada di dalam kehidupan seseorang mukmin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini hadis riwayat Imam Bukhari, ini hadis sahih. Apa kata Nabi? Ya, wahai kaum muda, jika di antara kamu ada yang mampu bernikah, maka bernikahlah. Siapa yang mampu bernikah, nikah, jangan tangguh-tangguh. Ini nak akhir zaman ni kan, Dajjal pun nak keluar. Sebelum Dajjal keluar, nikah siap-siap kan. Jadi besok kita ada kekuatan, insya-Allah. Sebab itu sangat baik untuk memelihara penglihatan dan kemaluan kamu. Jadi bila menikah ni boleh memelihara penglihatan kita, mata kita, dan juga memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa merupakan penawar kepada nafsu syahwat. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi siapa tak mampu, puasa. Jadi bagi mereka yang nak jaga pandangan matanya, nak menjaga kemaluannya, nak menjaga dirinya daripada kesusahan hawa nafsu, maka berpuasa. Jadi pada hadis ini menunjukkan bagaimana lapar itu merupakan salah satu daripada ubat kepada jiwa, kepada jiwa. Dan kedua hadis yang kita sampaikan tadi menunjukkan kepada kita bahawa dengan berlapar sangat memungkinkan jiwa kita itu akan menjadi lebih kuat, dan seterusnya akan meletakkan dasar lapar itu menjadi salah satu daripada rukun mujahadah. Jadi oleh kerana kita nak melawan, nak berjihad lawan diri kita, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjuang itu ialah dia berjuang pada diri dia, nafs dia, untuk taat kepada Allah. Dan oleh kerana hadis Nabi yang disebut, yang kita gambarkan tadi, maka para ulama kita telah menjadikan salah satu daripada arkanul mujahadah itu ialah berpuasa atau berlapar. Jadi di sini kita lihat, apabila ia telah menjadi sebahagian daripada rukun-rukun mujahadah, maka dia adalah merupakan satu tahap, satu peringkat daripada peringkat kehidupan ini untuk berjalan menuju kepada Allah. Jadi nak berjalan menuju kepada Allah ni, kita kena berlapar, kena berlapar. Jadi sebab tu kalau orang tu dia sentiasa makan aja, tak habis-habis makan je, mentah-mentahlah dia pandai masak, makan je. Jadi kita lihat di sini, makan sahaja itu akan mengganggu perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok lagi lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, kita akan mendapati ada kaedah umum, satu kaedah umum tentang makanan dalam Islam, bagaimana yang digambarkan oleh para hukama kita, para ulama-ulama kita. Makan dan minum dengan sekadar yang dapat membekali seseorang sehingga mampu menegakkan seluruh kewajipan. Jadi makan minum ini
dengan kadar yang menyebabkan kita boleh bangun, boleh solat, boleh bangun, boleh berjihad, berjuang, dengan kadar yang memampukan kita untuk mengerjakan kewajipan. Makan dengan kadar itu, maka hukumnya wajib. Maknanya kita makan untuk supaya kita boleh solat, makan supaya kita boleh berjuang, makan supaya kita boleh beramal, perkara yang Allah wajibkan. Maka makan ini juga dijadikan hukumnya wajib. Jadi makannya wajib. Jadi kena makan lah, bukan tak makan terus, bukan lapar sepanjang masa. Jadi kena makan. Makan untuk menegakkan tubuh badan kita tadi, melaksanakan hukumnya wajib ni. Sebab makan ni asalnya apa? Sunat aja, harus saja kan, harus makan ni. Jadi nak sebut kat sini, kalau makan untuk melakukan benda wajib, maka kita wajib makan. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ni kaedah. Sesuatu yang wajib tidak dapat dilaksanakan dengan perkara itu, maka perkara itu menjadi wajib. Nak sembahyang tak larat sebab tak makan, tak ada tenaga lah, kita kena makan. Memperbanyakkan makan sejauh tidak keluar dari batasan kenyang. Jadi kita banyak makan tapi jangan sampai kenyang. Dah kenyang kena berhenti. Bukan dah kenyang tu boleh lagi, selagi tak boleh, selagi boleh masuk, sampai parah ni lah makanan, dah sengkak dah, gitu kan. Selagi tak sampai kat sini, dia tak berhenti. Maka makanan ini kita boleh makan banyak tak apa, tapi batasannya kenyang. Bila kita rasa kenyang aja, ataupun sebelum kenyang berhenti. Sebelum kenyang kita berhenti, itu batasannya. Berlebih-lebihan dalam makan sampai kenyang sangat, sengkak, orang panggil apa? Syaba'an. Ana syaba'an, bahasa Arab syaba'an. Kalau kita so'oh ke se'eh ke kan sampai dah tak boleh lah, perut tu dah membesar lah sangat-sangat, maka makan yang berlebih-lebihan. Makan berlebihan ni apa dia hukum dia? Bukan sunat, tak. Makan berlebihan hukumnya haram. Jadi kadang-kadang makan menjadi maksiat. Kenapa makan jadi maksiat? Sebab makan itu boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifun. Jadi Allah gambarkan kepada kita tentang makan ni, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi Allah melarang kita makan berlebih-lebihan. Makan sampai dah kenyang, makan lagi, dah kenyang, makan lagi. Itu makan ikut nafsu. Makan ikut nafsu. Dah kenyang, berhenti. Makanan sedap dekat depan kita kan, simpan dulu dalam peti ais, simpan dulu kan. Kalau kita makan juga, kita makan ikut nafsu. Bila makan berlebih-lebihan, kulu washrabu, makan dan minum, wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Jadi sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kaedah umumnya dalam masalah makan ini ialah kita makan, minum kadar yang boleh membekalkan kita kekuatan. Makan sekadar kita boleh melakukan perintah Allah, menegakkan seluruh kewajipan. Itu kena makan. Makan. Dan makan yang begini hukumnya wajib. Dan kalau kita berhenti, masa bila berhenti nak makan berapa banyak pun makanlah, tapi berhenti sebelum kenyang. Itu kaedah umum. Atau kita rasa kenyang aja berhenti. Dah kenyang, berhenti. Macam mana nak tahu rasa kenyang tu? Itu bergantung pada orang lah kan. Ada tak orang yang tak boleh rasa kenyang? Ada juga kan. Tapi kita kena agak-agak lah. Bila rasa kenyang aja berhenti. Dan berlebih-lebihan, lebih-lebihan hukumnya haram. Haram pula hukumnya. Dan apalagi kita makan benda yang penyakit. Dan berlebih-lebihan ini pula adalah masalah yang nisbi. Nisbi ni relatif. Berbeza batas. Ikut ragam manusia, ikut keadaan mereka. Ada orang memang budaya dia banyak makan. Pagi-pagi dia makan nasi Pagi-pagi dia makan nasi dah. Ni budaya orang Kedah Utara yang jenis sawah-sawah ni kan. Orang Kelantan pagi-pagi makan nasi kan. Kalau orang KL yang jenis kerja pejabat ni, pagi-pagi tak boleh makan nasi. Dia makan nasi lagi, tengah hari makan nasi lagi. Dia bukan kerja sawah kan. Jadi dia tengok tergantung kepada perbezaan zaman, kondisi ekonomi, dan juga kondisi dari sudut keadaan manusia itu, ragam mereka. Maka dia bersifat
relatif. Jadi jangan kita kata orang ni makan nasi, orang ni tak makan nasi kan. Orang ni makan 2 pinggan, orang ni makan 1 pinggan. Tengok kalau badan dia memang jenis besar, mungkin dia makan lebih sikit agaknya. Jika makan sampai kenyang adalah boleh, dengan catatan seseorang tidak menuruti semua kehendak hawa nafsunya. Maka demikian menafikan rasa keislaman dan kerohanian umum bagi kaum muslimin. Jadi makan dengan kenyang itu boleh kan, tetapi dengan syaratnya makan kenyang bukan dengan nafsu. Kenyang bukan dengan ikut nafsu lah, macam itu kan. Malahan sejumlah nas, ada banyak nas hadis-hadis mengisyaratkan bahawa gemuk merupakan penyakit dalam masyarakat Islam. Jadi gemuk ni penyakit. Jadi siapa yang rasa badan dia gemuk tu kan, dalam Islam dia adalah penyakit. Jadi kita nak tengok je, kadang-kadang ni ustaz semua gemuk-gemuk Ustaz gemuk-gemuk. Kenapa ustaz gemuk? Habis ceramah dia bagi sup kambing, dia bagi kari kambing, dia bagi nasi biryani. Setiap kali ceramah kan, malam-malam tak tu kan, dihidangkan dengan makanan yang berat-berat. Jadi ustaz tak makan kan, kecewa lah pula orang yang masak tu kan. Saya dah masak penat-penat ustaz, saya masak dari pagi ni biryani gam. Daripada pagi saya masak ni, siap semua sekali kan. Malam ni ustaz boleh makan. Ustaz pula dah makan, dia tak makan kat rumah dia pula, isteri dia pula merajuk kan, isteri merajuk. Tak makan dekat tempat, dekat masjid kan, jamaah pula merajuk kan. Jadi terperangkap, akhirnya ustaz makan 2 kali pada malam hari. Akhirnya gemuklah ustaz-ustaz ni. Gemuk ni penyakit. Jadi ustaz yang gemuk ni penyakit. Saya pun nak kena kurangkan sikit lagi lah, kurang. Jadi dalam nas mengatakan orang yang gemuk ini penyakit dalam masyarakat. Jadi gemuk ni penyakit. Siapa yang gemuk di sini? Kena hati-hatilah, kena ubat, kena rawat kan. Dalam sebuah hadis tentang pemberian azab kepada mereka yang menderhaka. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat oleh muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Dikata apa tentang Allah bagi azab kepada orang yang derhaka, yang membangkang kepada Islam. Seorang ulama salafus salih berkata, ini hadis Nabi mereka menyaksikan, mereka membuat penyaksian, maknanya dia menjadi saksi, tetapi cinta persaksian itu dan selalu berkhianat. Tapi dia orang yang berkhianat dan tidak dipercayai. Mereka itu nampak gemuk-gemuk. Nampak gemuk-gemuk. Jadi orang yang mudah berkhianat ni, orang yang mudah tak dipercayai ialah orang yang gemuk-gemuk. Ni salah satu benda lah. Jadi ada orang kata gemuk ni genetik, dia kata genetik. Dia genetik gemuk. Jadi gemuk ni gemuk ni lain gemuk yang ikut nafsu yang lembik dengan gemuk yang memang dia jenis badan gemuk besar. Jadi Nabi gambarkan, Nabi tak suka orang yang boncet sebenarnya. Boncet, yang gemuk boncet ni, boncet tak suka. Jadi bukanlah six pack, tak semesti six pack, one pack pun cukup, tak perlu banyak-banyak packnya. Six pack, one pack pun cukup, tapi tidak boncet, tidak gemuk. Banyak makan akan melalaikan masalah badan. Jadi bila banyak makan akan melalaikan masalah kesihatan badan, sehingga kegemukan. Dan kegemukan itu merupakan penyakit dalam masyarakat Islam. Jadi gemuk ni rupanya penyakit dalam masyarakat Islam. Jadi nas-nas ini sangat jelas. Banyaklah hadis-hadis Nabi. Nabi gambarkan supaya jangan kamu gemuk-gemuk, boncit. Nabi tak suka orang yang boncit ni. Jadi dalam hal ini kita tahu bahawa makan sampai kenyang adalah boleh. Makan sampai kenyang bukan ikut nafsu. Makan sampai kenyang boleh, dibolehkan. Namun kenyang yang terus menerus dalam kehidupan seseorang itu, seseorang Muslim itu bukanlah dasar adat tradisi kehidupan Muslim Islam. Jadi makan dengan kenyang tak apa, tapi kenyang aja, habis kenyang sikit, kenyang sepanjang masa. Itu bukan dasar hidup tradisi orang Islam. Jadi kenyang ni bermasa-masa. Dia bukan tiap masa kenyang. Kalau kita tiap masa kenyang aja, something wrong somewhere. Maknanya kita ni mengikut hawa nafsu. Kena ada masa-masa untuk kita berlapar. Oleh sebab itu, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanan bagi manusia sekadar menegakkan tulang punggungnya. Makanan ni untuk supaya kita boleh berdiri, kita boleh melakukan
kita kata apa namanya, ibadah yang wajib. Kalau tidak makan sepertiga, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ini dasar umum kehidupan orang Islam. Jadi orang Islam ni dia tak makan banyak. Kalau dia makan banyak, maknanya dia ikut nafsu. Kalau dia makan kenyang berlebih-lebihan, maka hukumnya haram, dosa. Tapi bukan dosa besar lah, dosa kecil lah. Dosa kecil. Tapi haram lah. Haram ni dosa kecil kan. Jadi Ustaz Hawa di sini mengatakan bahawa kan, makan berlebihan tu haram. Bagi mereka yang ni haram. Sebab apa? Dia boleh membawa kepada penyakit dan dia boleh membawa kepada kerosakan tubuh badan. Malahan jadi malas pula nak beribadah. Jadi Nas apa? Allah gambarkan, kulu washrabu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jadi wala tusrifu ni jangan berlebih-lebihan. Maka jangan berlebihan ni maknanya dia dosa. Walaupun dosanya dosa kecil lah, bukan dosa, tak sama lah macam dosa minum arak sebagainya, tak sama, tapi dosa kecil. Kulu washrabu wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi bila Allah gambarkan Allah tak suka, la yuhibbu ni maknanya Allah tak cinta, tak sayang. Macam mana kita nak memenangi kasih sayang Allah kalau kita tak jaga yang ni? Kata-kata kita semayang, puasa kita puasa, pergi berdakwah, pergi berceramah lagi. Lepas tu dia pergi puasa pun ada juga, dia puasa kan, Isnin Khamis ke 3 hari kan dan sebagainya. Dan kemudian ada macam-macam dia buat ibadah ni. Dan kemudian dia kata, saya nak ikut jejak langkah Rasulullah SAW, ikut sunnah. Saya nak bersama berjuang dengan Imam Mahdi di akhir zaman, macam-macam lah. Tapi bila makan tu dia tak tengok kiri kanan, mak mentua lalu pun tak perasan. Makan habis dah kenyang, makan lagi. Bila dah kenyang makan lagi tu ikut nafsu. Jadi sebab tu kita nak kena tengok, ini adalah antara arkanul mujahadah, rukun mujahadah yang digambarkan oleh ulama kita dalam tazkiyatun nafs. Salah satu rukun mujahadah ialah kita menjaga makan kita. Jadi macam mana nak jaga makan kita tadi? Dia punya kunci dia, makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Habis macam mana kita nak tahu kenyang tu macam mana? Kalau nak tahu juga sepertiga makan, sepertiga udara. Jadi kalau selagi kita makan tu sampai tak boleh bernafas, maknanya makan dah ambil tempat udara. Minum pun banyak sangat minum, nak habiskan minum. Sebab tu kita kadang-kadang kita haus sangat. Kita pun minum sampai mengah minum. Lega kan. Jadi kan itu semua dah berlebihan, dah lebih sepertiga. Kita minum sikit-sikit, bismillah, minum. Relax kan. Alhamdulillah, bismillah, minum. Haus macam mana pun kan, panas macam mana pun, kita macam tu juga. Kita tak macam unta, sekali minum habis satu gelas, habis satu jug, habis sekali minum. Macam unta minum kan. Unta tak apa, dia banyak air, tempat air dia boleh sedut. Kita mana ada tempat bonggol-bonggol air kan. Jadi nak sebut sini, makan, minum nampak macam mudah, tetapi rupa-rupanya dia salah satu rukun mujahadah. Jadi salah satu tahap kita nak bergerak menuju kepada Allah ni, rupa-rupanya jaga makan. Jangan pula hanya sekadar jaga makan, kenyang tak kenyang, tetapi juga kita melihat makan tu ada tak syubhat di dalamnya. Ada tak unsur syubhat kita kena jauhkan. Ada tak apa lagi benda-benda yang haram lagi kita kena jauhkan. Sebab makan itu juga ibadah. Jadi bila kita memakan ikut sunnah, ikut rukun mujahadah ini, barulah makan jadi ibadah. Kalau tidak, makan jadi punah. Bukan sunnah, punah. Jadi jika seorang Muslim tidak mengendahkan, tidak ambil perhatian lah tentang kaedah ini, berarti ia telah durhaka. Durhaka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Makan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga lagi nafas, udara. Maka dia kata Said Hawa di sini dia kata satu yang agak keras lah. Menunjukkan penting, ini rukun, bukannya sunat-sunat.
sunat dalam mujahadah begini. Bukan, ni rukun. Maknanya kalau tak ada hak ni, tak jadi mujahadah. Sebut aja beramal, tapi amal yang tidak ada mujahadah. Dan amal yang tidak ada mujahadah ni, dia tidak akan sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallazina jahadu fina, dan mereka ataupun orang-orang yang bermujahadah, yang berjihad pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan memberikan hidayah pada dia. Dan jadi maknanya kalau kita beramal tak sampai tahap mujahadah, maka hidayah tu tak sampai, macam itu. Seolah nak beritahu ni, maknanya makan tak jaga makan ni macam tak jaga hidayah, tidak jaga mujahadah. Sebab tu ulama gambarkan sebagai rukun dalam mujahadah. Rukun ini maknanya kalau kita nak dekat Allah, kita nak beramal dengan amalan al-mahdiyin, nak jadi orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, kita kena amal. Kalau tak amal, maka kata Syekh Said Hawa rahimahullah, dia kata durhaka. Durhaka pada hadis Nabi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jarang sebut mendurhaka pada Nabi, kan? Jarang. Jarang. Tapi dalam rangka kita nak benar-benar memahami dan menghayati sunnah, kita kena faham akan hal ini. Maknanya kalau kita makan kenyang, dah kenyang makan sampai terbongkang macam itu, terpaksa buka apa dia panggil, kita punya tali pinggang, buka tali pinggang, terpaksa buka seluar, pakai kain ni luas sikit, dia boleh gemuk lagi, kan? Pakai kain. Jadi rupa-rupanya durhaka kita pada Allah. Allah kata apa? Allah firman apa? Allah firman, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kamu makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Maknanya lebih-lebihan ni maknanya apa? Maknanya kita dah kenyang, makan lagi, itu berlebihan. Sebelum kenyang, berhenti. Sebelum kenyang, berhenti. Kalau makan dah termasuk kenyang, tak apa, berhenti. Dah kenyang, makan lagi, berlebih-lebihan. Maka yang itu disebut sebagai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka kata Syekh Sahawa, dia kata apa? Rahimahullah, makan berlebih-lebihan ni adalah haram. Haram ni dosa kecil lah, bukan dosa besar. Bukan dosa besar. Baik, jika seorang Muslim tidak mengendahkan, buat tak tahu je kaedah 1/3 tu, 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 nafas, maka ia berarti dia telah durhaka. Dia telah mendurhakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah wajib mengobati semua ini dengan lapar. Jadi kita wajib mengobati dengan lapar. Jadi kalau kita nak jadi orang yang boleh benar-benar mengikuti al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman, nak bangkit di akhir zaman, nak bersama dengan kekuatan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah, nak bersama-sama dengan Al-Mahdi, kalau Allah izin Al-Mahdi zaman kita, maka hendaklah dia menjaga diri dia, merawat diri dia, dan hendaklah dia mengubati dia punya mengikut nafsu dalam makanan itu dengan berlapar. Sama ada dengan berpuasa ataupun tidak berpuasa, maknanya berlapar. Jadi hakikat puasa dalam ruhiyah itu, hakikat puasa dalam ruhiyah, maknanya hakikat kita berpuasa dalam konteks tazkiyatun nafs, bukan hanya sekadar berpuasa yang kita sebut pagi mula daripada fajar sampai maghrib, bukan yang itu. Meninggalkan makan dan minum, bukan setakat itu. Tapi hakikat berpuasa disebut sebagai puasa hati. Itu hakikat puasa, iaitu kita melakukan sesuatu dengan kita mengurung, memenjarakan syahwat, disebut habsun nafs. Habsun nafs ni maknanya kita mengurung, memenjarakan syahwat kita, nafsu kita. Jadi kita mengurungkan syahwat, itulah hakikat puasa, hakikat berlapar. Jadi hakikat berlapar ni bukan berlapar sampai kering, kering badan kita, kering, kurus kering. Jangan sampai kurus kering, tak ada apa dah, kan? Tadi berlapar ni maknanya kita makan, kita minum tidak berlebihan. Makan, minum tidak ikut nafsu. Kita makan, kita minum mengikut apa? Mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW makan sepertiga, air sepertiga, kan?
Kemudian udara sepertiga. Kalau macam itu tak best lah, hidup ni tidak bermakna lah ustaz. Saya hidup ni, saya kerja dekat kafe, kantin. Kalau saya tak makan, tak best lah kan. Makanan pula macam-macam ada, semua ada. Kerja kat restoran kan, kita pula diberikan toke kita baik, dia kata nak makan, makan apa saja. Tak makan rugilah kan. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, ruginya bukan rugi di dunia, yang kita maksudkan rugi di akhirat. Jadi ketika mana kita kenyang dan kita berlebih-lebihan dalam kekenyangan tadi, maka kita telah masuk dalam melakukan dosa kan? Dosa kecil. Syekh Hawa kata apa? Haram. Sebab Allah kata jangan, wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan, jangan. Jadi kita kena jagalah. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan, bila kita makan banyak, dapatlah makanan tu masuk dalam badan kita, kita rasa puas hatilah, kenyang, tapi tak dapat pahala. Bila kita jaga diri kita daripada makanan berlebihan, jaga, dapat pahala. Bukan saja dapat pahala, kita dapat mendekati Allah, dapat kenal Allah. Malahan kita akan tertegak dengan kekuatan. Allah bagi kekuatan dan akan kenyang selama-lamanya di dalam syurga Allah. Jadi sebab itulah dikata di sini, begitu jugalah jika dia dijangkiti oleh kegemukan. Dia guna perkataan dijangkiti. Macam kita tengok hari ni virus varian COVID-19 COVID virus Omicron dengan Delta varian kan. Bahayanya, kata si Tedros. Siapa Tedros ni? Tedros ni Director General of WHO. Dia kata virus Omicron dengan virus Delta, varian Delta dan Omicron ni akan menyebabkan sistem kesihatan kita lungkup. Bukan lungkup, lingkup, tutup. Dikata macam itulah. Kita pun takutlah dengan Omicron dan Delta ni kan, takutlah dengan Omicron dan Delta ni. Rupa-rupanya tak ada apa sangatlah. Itu ada habatus saudah pun okey, insya-Allah kan. Jadi nak sebut sini tuan-tuan, yang lebih bahaya bukan Omicron, yang lebih bahaya bukan Delta, yang lebih bahaya makan banyak tu lebih bahaya. Sebab tu digambarkan oleh Syekh Kutub, Syekh Hawa di sini, siapa yang dijangkiti oleh kegemukan. Dia guna perkataan jangkit. Jadi penyakit gemuk ni berjangkit. Kalau bapaknya gemuk, anaknya insya-Allah gemuk. Selalunya begitulah. Kalau mak gemuk, anak pun gemuk. Selalunya begitu. Kalau bapak kurus, anak gemuk, mungkin juga dia bagi semua anak dia makan. Jadi sebenarnya jika dia dijangkiti kegemukan, jadi gemuk ni satu penyakit, kata Syed Hawa, itu adalah buah daripada tindakan melalaikan diri, lalai. Maka wajib dia mengobatinya dengan lapar yang tidak membahayakan. Jadi kena berlapar yang tidak berbahaya, jangan lapar sampai mati pula kan. Jadi kata awak dijangkiti penyakit gemuk. Jadi tengok kiri kanan kita, tengok siapa gemuk. Siapa gemuk, tengok kanan kiri kanan kita. Tengok kiri kanan kita yang gemuk kan. Maka kita sedang berpenyakit, dijangkiti penyakit gemuk, kata Syed Hawa. Ini satu yang kita jarang dengar kan. Ulama-ulama dulu serius dalam menjaga arkanul mujahadah ni, mereka serius. Sebab apa tuan-tuan? Yang pentingnya rukun-rukun mujahadah ni menyebabkan hidup kita, amal kita ni terikat dengan sunnah dan terikat dengan apa? Dengan jalan menuju kepada Allah. Maka bila kita beramal dengan rukun mujahadah ini, insya-Allah kita akan dikatakan sebagai berjihad. Al-mujahid, seorang yang berjihad itu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Siapa yang berjihad itu ialah mereka yang berlawan diri dia, nafsu dia, diri dia untuk taat pada Allah. Jadi ini saya sebut ni tuan-tuan, petang ni kita kena tengok balik. Kita punya diet kita kena tengok balik. Kena kita semayang dah, baca Quran dah, zikir dah, perut boncit. Macam itu. Bila perut boncit, maknanya kita ni lalai. Kita melalaikan diri kita. Maka wajib mengobatinya dengan lapar yang tidak membahayakan. Kena berlapar. Jadi siapa kata tadi, saya tengok tadi ada orang kata, kalau dah gemuk susah kurus. Betul. Kalau dah gemuk susah kurus. Betul. Tapi
kan, wajib berlapar. Kena exercise sikit lah, buat sit up ke kan, pumping ke apa ke kan. Tak payahlah sampai 6 pack, 1 pack pun cukup, tapi tidak boncit kan. Atau dengan cara tertentu yang mampu melepaskan diri daripada kegemukan. Dia kata apa? Orang yang nak mujahadah ni, orang yang nak pergi berjumpa dengan Al-Mahdi ni, dan nak bersama dengan Al-Mahdi ni, wajib berlapar kalau dia gemuk. Dan kemudian kan, supaya dengan keadaan tidaklah bahayakan diri. Dan kemudian ataupun cara lain, contohnya kita ada exercise sikit, kena exercise sikit supaya tak gemuk. Gemuk ni penyakit, tuan-tuan perempuan rahmat Allah. Sebab tu dia panggil obesity. Obesity ni penyakit, betul tak? Kalau kita jumpa doktor kan, doktor kata obesity ni gemuk ni penyakit. Tapi doktor tak kisah, relax je dia, tak apa, relax. Kenapa? Kerana iklan bahagian makanan ni banyak. Kalau kita kata kita tak nak gemuk, habis kek secret recipe tutup kedai. Secret recipe kena jual yang lain. Dia tak boleh jual benda-benda cheese ni. Makan sekali-sekali boleh lah kan. Nanti gemuk dia kata. Maka jika lapar adalah obat, maka lapar itu obat. Dan kenyang diharuskan. Kenyang pun setakat kenyang diharuskan. Lebih-lebih tak boleh. Kenyang aja, setakat kenyang. Bila kenyang, stop. Alhamdulillah kenyang dah, kena berhenti dah. Maka dua hal ini harus kita perhatikan. Kerana dia ada yang membahaya, iaitu setiap yang membahaya itu adalah haram. Setiap perkara yang berbahaya itu adalah haram. Dan setiap yang berbahaya itu adalah nisbi, relatif. Jadi sesuatu yang nisbi itu makruh. Makruh ni maknanya kalau kita buat sesuatu, kita makan dah kenyang, kita makan lagi, relatifnya paling kurang pun dia makruh. Dan boleh membawa haram sekiranya dia membahayakan. Contoh, kita makan apa? Makan makanan yang tidak berzat, tidak berkhasiat. Kita makan aja, tak kira apa. Maka kalau ia membahayakan, dia menjadi haram. Kalau dia sekadar menjadikan kita sikit-sikit tu, dia menjadi makruh kan. Maka berdasarkan kepada keterangan di atas, maka kita dapat memahami masalah lapar adalah salah satu daripada rukun mujahadah. Jadi sebab itulah dimasukkan di sini bahawa berlapar itu adalah rukun arkanul mujahadah. Jadi masalah kita apa masalah kita? Kalau kita duduk kat Kelantan, kalau kita duduk kat Kedah kan, contohnya kan, makanannya bukan banyak lagi, macam-macam jenis makanan ada. Kemudian bukan saja makanan yang banyak, sedap-sedap pula tu kan, bukan saja makanan banyak dan sedap-sedap, murah-murah pula tu. Jadi maknanya orang Kelantan, orang Kedah, contohnya orang utara Perlis ke, orang tempat yang murah-murah makanan, banyak makanan ni, nak kena jagalah. Nak kena jaga nafsu makan. Maka menjaga nafsu makan ini hukumnya adalah merupakan rukun. Bila rukun, kalau kita mahu bermujahadah, maka wajib. Kalau kita nak bermujahadah, hukum dia wajib lah. Sebab kita nak mujahadah, dah sebut rukun kan. Sebab tu dia kata, digambarkan kepada kita tadi kan, bagaimana wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, yang bermujahadah, allazina najahadu wallazina jahadu fina, pada jalan kami, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan bagi kepada dia hidayah. Hidayah. Jadi sebab kat sini hidayah tu datang daripada mujahadah. Jadi bila kita beramal, kita pastikan amalan tu jadi amalan yang ada di dalamnya mujahadah. Maknanya mujahadah ni sungguh-sungguh. Mujahadah ni maknanya bersusah payah. Jahadah kan, bersusah payah. Itu maksud dia. Jadi kita kan nak latih diri kita untuk jadi orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, al-mahdiyin kan. Orang yang nak dapatkan al-mahdiyin ni mesti bermujahadah. Kenapa bermujahadah? Sebab bila kita mujahadah, Allah bagi kita hidayah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah bagi hidayah kepada orang yang bermujahadah. Dan salah satu daripada rukun mujahadah ialah berlapar.
Dia tak ikat puasa dah. Jadi rukun mujahadah ni bukan puasa. Bukan. Puasa ni salah satu saja daripada nak tahan lapar. Salah satu je. Jadi berlapar ni maknanya apa? Bila makan, jangan sampai kenyang. Itu masuk berlapar. Kalau makan sampai kenyang, harus berhenti. Harus berhenti. Makan dah kenyang, makan lagi sampai so'ah ke se'eh ke apa kan, sampai dah tak boleh menapah dah, maka berdosa tak? Kalau dari sudut saya apa sebab tadi, berdosa, haram dia kata. Kenapa haram? Sebab benda tu Allah larang. Allah larang makan berlebih-lebihan, kan? Kulu washrabu wala tusyrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musyrifin. Dan sungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Jadi ikut nafsu tu berlebih-lebihan lah. Jadi sebab tu bila kita makan pun boleh menjadi sumber hidayah. Jadi sebab itulah dia bukan masalah puasa. Dia bukan kata puasa rukun mujahadah, bukan. Puasa salah satu je. Sebab dalam puasa tu ada banyak lagi kita buat. Kita tak tengok benda haram kan, sebagainya. Jadi hakikat ialah puasa tadi, makan tadi, lapar tadi ialah maknanya hati kita tidak mengikut hawa nafsu. Kalau makan mengikut iman. Apa makanan ikut iman ni? Makanan yang tidak ada syubhat, makanan yang tidak ada haram. Itu makanan dengan iman, makanan yang kita yakin halalnya, halalan tayyibah. Kita yakin halal, lakin tayyib, baik, maka kita makan. Itu maknanya makanan yang ikut iman. Kalau tidak, kita makan aja, maka itu sebenarnya kita ikut nafsu. Dan bila ikut nafsu, kita tak termasuk dalam memelihara arkanul mujahadah. Ni kita cakap ni tuan-tuan, saya minta maaf lah kalau kita hari ni ada di kalangan kita yang badannya besar-besar sikit, perutnya boncit-boncit sikit. Kalau ada tak apa, tak ada masalah, Allah izin ya. Ni Allah izin perut saya boncit ni, tak apa. Tapi kena berlapar. Kena berlapar. Dah pukul berapa ni? Ada masa lagi. Pukul 4. Boleh Jadi bagi mereka yang tidak mengikut, maka mereka itu adalah orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat sedap-sedap semua, banyak-banyak. Lepas tu makan tak ikut sunnah. Selawat kata nak ikut Nabi. Makan selagi tak habis kita makan. Satu dulang tu penuh dah, tak boleh masuk makan ni sebab sedap. Kena kambing bakar kan, kena kambing bakar dengan biryani ataupun kambing dengan biryani, makan aja. Jadi sunnahnya kat mana? Sunnah dia dah jadi punah kan. Jadi punah. Kenapa? Kita tidak jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jadi bagian makan. Jadi sebab itulah apabila kita menjaga lapar kita, maknanya kita jaga supaya kita ni kan tidak kenyang, tidak makan ikut nafsu kan, maka insya-Allah walhamdulillah kan, ini adalah merupakan antara perkara terpenting, antara perkara penting di dalam bermujahadah. Jadi bila kita boleh jaga itu, insya-Allah kita akan, alhamdulillah, kita akan jadi orang-orang yang beriman dan mendapat hidayah Allah. Jadi senang tak nak hidup bersama dengan Al-Mahdi ni? Al-Mahdi nak keluar. Dia keluar dah ni, tak tahulah bila nak keluar, tapi nak keluar dah kan. Al-Mahdi keluar besok, perut boncit-boncit, tiba-tiba seruan, mai kita pergi sana. Minta maaf lah, sakit perutnya boncit, bergeraknya kedek-kedek bergerak kan. Jadi tak boleh lah nak pergi jumpa Mahdi. Jumpa Mahdi pun kan malu. Jumpa orang-orang yang soleh-soleh ni malu. Jumpa ulama'-ulama' ni malu tengok kan. Bila orang ulama' tengok kita kan, boncit perut dia rupanya ya. Ni pun boncit juga, ni boncit juga, maka dia tahu ini orang yang lalai. Bila ulama' tengok orang soleh ni, orang soleh kan, dia tengok kan, hak ni boncit semua boncit. Ini semua pejuang-pejuang. Apa boncit? Rupanya kamu tak layak untuk berjuang. Kamu masih lagi boncit sebab kamu lalai dalam menjaga kelaparan kamu, menjaga rukun mujahadah.
Jadi tuan-tuan dan puan, saya cakap ni macam lawak-lawak kan, tapi sebenarnya penting. Penting. Sebab tu ustaz-ustaz yang boncit, sila kuruskan perut. Ustaz-ustaz yang boncit, sila kuruskan perut. Saya cakap pada diri saya lah. Pada ustaz-ustaz lain, jangan pula ustaz yang terasa pula kan. Lepas ni ada orang kata kita kena jaga badan kita supaya ikut sihat-sihat BMI apa semua kan. Boncit tak apa. Ada pula keluar fatwa tu pula kan. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada hari ni kita membincangkan salah satu daripada perkara yang penting dalam hidup kita, yang sering kita tidak ambil berat. Kita tak ambil berat. Kenapa tak ambil berat? Kerana kita rasa benda ni remeh. Apa salahnya makan lebih sikit? Nanti kalau tak makan kan nak bangun pun tak boleh. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya Nabi SAW, sunnah Nabi makannya tu bila lapar dia makan. Sunnah kita ni kat Malaysia ni, Indonesia sama lebih kurang lah kan. Sunnah kita bila ada makanan kita makan, bila tak ada makanan kita cari juga makan. Sampai ada rancangan yang antara terkenal kat Malaysia ni antaranya ialah makanan, perancangan jom cari makan. Jalan-jalan cari makan. Ada makanan pula, program-program yang terkenal, jom cari makan. Siap dapat award lagi. Kedai tu ada dapat award lagi, dapat anugerah, dapat plate. Ini kedai yang sedap, kita pun kata yang dipromotkan sedap gitu kan. Kita pun bila nak makan cari yang sedap aja, tak sedap tak nak makan. Jadi kita tak ikut sunnah. Okey. Kemudian kalau pergi hotel, dia kata all you can eat. Kita bayarlah katakan satu kepala RM50, RM60, all you can eat kan. Makanlah sampai mati. Gitu lebih kurang. Kita pun pergi hotel, makan sampai tak larat. Kalau tak makan rugi dah bayar RM50. Nampak tak budaya orang barat nak melawan sunnah? Ini semua dia orang punya perancangan. Kita tak perasan. Kita ingat baguslah, sekali-sekali kita pergi hotel makan besar-besaran. Bayar seorang satu kepala RM60. Tengoklah kalau hotel 6 star berapa star, banyak star tu sampai RM100 satu kepala. Kan, minima nak dinner ataupun RM200. Kita mau pergi. Udang. Saya ingat lagi saya pergi kat hotel mana entah. Dekat KL lah, ada jemputan apa kan. Buka puasa. Jemputan buka puasa. Ada satu hotel tu 5 star ke 6 star gitulah, banyak star lah. Dia jemput saya bagi tazkirah buat Ramadan, buka puasa, iftar dan tarawih sekali. Jadi imam lah sekali, jadi baca tazkirah sekali. Saya pergi, makanannya penuh. Makanan sebelum buka puasa tu semua dah pakat ambil makanan kan. Penuh meja penuh. Air saja ada 3-4 jenis. Yang warna biru, yang warna hijau, yang warna merah, yang panas, yang sejuk, semua ada. Kemudian makanan pula bukan saja mi, nasi, kuih kan. Mi aja ada 2-3 jenis mi, sup lagi, bihun, macam-macam. Kemudian western kan, jenis mamak, jenis western, jenis Melayu, semua ada, penuh meja. Jadi saya ni kalau masa tu kadang ada banyak kali lah, ada yang orang ambil kan, ni meja tetamu dia kata dia ambil kan, penuh meja. Tengok kan. Korma pula banyak jenis korma. Ini budaya, ini bukan sunnah. Ini budaya punah, budaya barat. All you can eat, bayar RM50, makan. Kita pun makanlah semakan-makannya. Terasa semua orang sama. Jadi sebab itu kita kena ubah. Kalau kita nak berjalan menuju kepada Allah, kalau kita nak mensiapkan diri kita ni daripada jadi mangsa kepada Great Reset, semalam sebut saya Great Reset, tak nak jadi mangsa Great Reset, tak nak jadi mangsa Dajjal, tak nak jadi mangsa tentera Dajjal, maka kita kena bermujahadah. Sebab bila kita bermujahadah, barulah kita mendapat hidayah Allah. Sebab tu Allah gambarkan wallazina jahadu fina. Siapa-siapa yang berjihad, bermujahadah di atas jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan bagi hidayah pada dia. Jadi kita ni duk ikut sistem hari ni. Kita kata tak apalah, sekali-sekali makan kat hotel. Makan kat hotel ni jadi macam apa? Macam syurga kan. Macam syurga.
Padahal syurga yang sebenarnya kat sana, dekat akhirat. Kita dah jadikan hotel syurga. Jadi anak-anak semua suka tengok, semua pergi hotel. Semua pergi hotel. Kan kenapa hotel? Makan banyak, makan sedap, ada swimming pool. Kita terlupa nak ceritakan anak-anak kita. Makan sedap, makan apa semua, swimming pool, sungai semua dekat syurga. Syurga lagi ada. Kita lupa. Maka anak-anak kita teringat nak pergi hotel aja. Cuti-cuti pergi hotel. Tidak pergi tempat-tempat yang boleh bawa dia berfikir, bawa dia merasai keagungan Allah Ta'ala. Makanan telah menutup hati-hati kita. Menutup hati-hati kita. Ini sunnah barat kita masuk dalam kehidupan kita, tak perasan. Kita makan bukan tak boleh makan sedap, boleh. Buatlah sedap-sedap, tak apa. Makan sedap tak ada masalah. Tapi berhenti sebelum kenyang. Sebab tu makan ni bila nikmat, bila kita berhenti sebelum kenyang, baru kita rasa nikmat makanan tu. Sebelum kenyang berhenti. Ataupun dah masuk kenyang sikit, tak apalah, okey makan tu harus lagi, tak apa. Tapi berlebih-lebihan, itu dah jadi wala tusrifu, Allah firman, jangan kamu berlebih-lebihan. Jadi inilah kita nak kena tengok. Sebab ini walaupun nampak macam sempoi, tak ada apa kan, tapi inilah merupakan perkara yang kita lupa, sunnah yang utama. Sampai para ulama kata ini adalah sebahagian daripada rukun mujahadah. Rukun mujahadah. Kita nampak dia macam tak ada apa-apa, padahal rukun. Apa maksud rukun? Rukun ni maknanya kalau tak buat, batal mujahadah tu. Itu maksud dia. Macam sembahyang. Kita tak buat rukun sembahyang, batal sembahyang. Ada berapa rukun sembahyang? 13. Kan? Apa antara rukun-rukun sembahyang? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Tiba-tiba kita tak buat takbiratul ihram tu aja, masuk sembahyang. Saja aku sembahyang, masuk gitu je. Tak ada takbir. Padahal kita kena takbir. Takbir pula tak berbunyi, kan? Takbir dalam hati, batal sembahyang. Jadi kita tak tahu kan. Kita kata malu nak sebut Allahu akbar tu, malu nak sebut. Malulah orang tengok, orang dengar. Kita cakap pelan-pelan je. Imam cukuplah. Kita pun kena takbir juga. Takbiratul ihram tu wajib kan? Kena. Bersama dengan niat. Jadi sebab tu nak sebut kat sini kan, lapa salah satu daripada arkanul mujahadah, rukun-rukun mujahadah, maka kita kena buat. Kalau kita nak kenal Allah, kalau kita nak dekat dengan Allah, kalau kita nak berjuang sama dengan al-mahdiyin, orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, insya-Allah. Jadi ada pula kata pergi hotel nak melaksanakan sunnah berenang. Sunnah berenang pergi sungai lah yang ada buaya tu. Kita pergi sungai yang ada buaya tu, baru kita latih berenang kita, buaya kejar kita lari. Baru ada dia punya fitness dia kan. Jadi tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kita sama-sama melihat balik melihat balik apa yang ada, pergi melihat balik apa yang ada dalam hidup kita ini. Salah satunya ialah sunnahnya ialah berlapar. Kita akan sambung rukun yang keempat besok, insya-Allah kalau ada rezeki. Kita sambung rukunnya apa? Tidak tidur malam. Rukun mujahadah ni tidak tidur malam. Tapi bukanlah masa tak tidur malam tu tak tidur langsung. Maknanya kurang tidur ataupun bangun malam. Jadi antara rukun. Insya-Allah kita akan bincang besok pula. Ini semua arkan ni, rukun. Kalau kita betul-betul nak bermujahadah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung esok. Mudah-mudahan Allah izin kita. Sebab akhir-akhir ni banyak travelling. Jadi weekend memang travelling lah. Jadi tak sempat. Tapi mudah-mudahan sempat lah besok, insya-Allah. No? Aku liqali haza astaghfirullahalazim. Minta siapa yang masuk lewat-lewat sikit ni, kan, tolong tengok balik hak awal-awal tadi. Yang awal-awal tadi tu, yang mula-mula tadi tu, kan. Tengok yang akhir-akhir ni nak tutup ni dah tak nampak banyak sangat. Tengok daripada awal. Ni pasal satu rukun, satu benda. Bila sebut rukun ni, perkara yang mesti ada. Kalau tidak, kita tidak dikira mujahadah, tidak kira berjihad. Tidak disebut, termasuk dalam definisi al-mujahid, man jahada nafsahu fi ta'atillah, tidak termasuk dalam golongan orang yang berjihad, berjuang melawan diri dia, melawan nafsu dia. Maka bila kita tidak termasuk dalam golongan melawan nafsu, sembahyang kita lalai, puasa kita lalai. Jadi kita kena perhatikan rukun ni, kena perhati. InsyaAllah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita sama-sama lah. Semua lemah. Janganlah ingat saya ni tak,
saya ni, perut saya ni okey tak? Perut saya pun tak okey juga. Nak kena betulkan juga. Tuan-tuan pun ada yang tak betul, kena boncit-boncit tu kena betulkan juga kan. Bukan sampai 6 pack, 1 pack pun cukup, tapi jangan boncit. Nabi tak suka boncit ni. Kita kalau nak jumpa Imam Mahdi, katalah Islam dah menang katakanlah kan. Tiba-tiba kan Mahdi datang kat tempat kita, tengok lah rupanya orang Malaysia ni boncit-boncit semua, dia kata macam tu. Kan, boncit-boncit semua kata. Dia kata Nabi tak suka orang boncit, malulah kita. Baik, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واثق اللهم رابطتها ومدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته